Okey, contoh yang ke-6 ni kita ada PQRS is a rectangular inscribed in a semicircle. Maksudnya kita ada bentuk empat segi tepat. Empat segi tepat dimasukkan ke dalam semicircle. Okey, seperti gambar rajah ni lah. Kemudian equation untuk circle ni adalah x squared plus y squared equals to 25. Okey, kita andaikan OQ tu adalah x. Soalan dah bagi tahu OQ tu adalah x. Okey, saya labelkan ni. Ini adalah x. Okey, kemudian kita nak show yang soalan yang pertama, kita nak show that the area of the rectangle PQRS is yang ni. Maksudnya kita nak show adakah area of rectangle ni sama dengan yang ni. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak kira area, sepatutnya kalau kita nak kira area untuk yang pertama, area of rectangle ni PQRS equals to, kita akan kira dia punya length dengan width dia kan. So kita kena tengok ni, sepatutnya kita akan ambil PQ. Kalau nak ikutkan, kita gunakan formula PQ multiply by QR. Maknanya kita gunakan formula untuk rectangle. Okey, rectangle. Sekejap. Okey, rectangle. Okey, kemudian yang PQ ni tak ada masalah lah. PQ ni adalah 2x. Yang ni mudahlah. Yang ni PQ ni adalah 2x. Okey, settle. Yang masalahnya QR ni. Okey, untuk dapatkan equation of QR ni, kita boleh gunakan daripada ni. Daripada sini. QR ni, ini adalah tinggi. Kalau ikut ukuran dia y lah kan. Ni tinggi ni adalah y ni. Y. Jadi kita ubah y sikit daripada, sebab kita nak cari yang ni, QR ni. Jadi kita cari QR daripada equation ni, x squared plus y squared equals to 25. Okey. Yang ini sebenarnya adalah tinggi y. Ni katakan saya labelkan tinggi dia y. Tinggi dia y. So kita olah, jadikan y ni sebagai tajuk. Bila kita olah y sebagai tajuk, kita akan dapat 25 minus x squared. Kemudian saya akan buat square root. Okay. Maknanya ini adalah nilai QR ni. QR tu adalah sama y. Okay. Jadi kita punya equation kita yang baru, area equals to PQ 2x multiply by square root of 25 minus x squared. Okay. So kita dah berjaya tunjukkan. Ini untuk yang pertama lah. Okay, boleh faham? Boleh ni? Boleh. Boleh. Maknanya kita kira yang ni, ini multiply by ni, untuk dapatkan dia punya area dia. Okay. So yang ni di sebelah kiri ni x. So ini adalah panjang 2x. Okay, 2x. Kemudian QR tu kita gunakan y. Kita gunakan y. Y daripada equation ni. Okay. Jadi yang pertama tu selesai. Kemudian when x varies, find the value of x. Maksudnya bila x ni mengambil sebarang nilai, find the value of x such that the area of the rectangle is maximum. Okey, sekarang ni yang berikutnya dia dah bincang maksimum. Kita nampak je area maksimum ataupun minimum, maka kita mesti buat, kalau kita ingat balik, kita mesti buat dua step. Step ni kita mesti buat. Step yang pertama, kita kena tentukan nilai x yang mana berlakunya maksimum minimum. Kemudian step yang kedua, kita kena test. Okey. Jadi yang pertama ni tujuan dia adalah nak tahu x tu berapa. Bila dah tahu nilai x, kita nak pastikan ada tak betul dia akan menghasilkan maksimum. Dengan cara kita kena test. Tengoklah sama ada you nak guna first derivative test ataupun second derivative test. Okey, kita ambil dulu yang pertama. Okey, kalau kita nak buat step yang pertama, kita mesti differentiate lah. Okey, untuk step yang pertama,
kita mesti ambil, okey, untuk yang pertama saya start daripada A equals to 2 pi. Ni selalunya kita akan buat 25 minus x squared all to the power of 1 over 2. Okey. Okey, maksud dia ini bukan 2 pi ni. Ini tadi 2x. Okey, 2x. Okey, maknanya step yang pertama kita mesti cari dA over dx. Maksudnya differentiate A respect to x. Okey. Tapi kalau kita nak differentiate, tak boleh kita differentiate gitu je. Dia ada dua ni. So mesti gunakan product rule. Okey, product rule. Maka kita ulang balik. Yang pertama 2x, yang kedua adalah 25 minus x squared to the power of 1 over 2. Okey, kemudian kita akan differentiate. Yang sebelah kiri ni biasa. Kemudian yang sebelah kanan ni turunkan kuasa. Ini banyak sikit lah kerja ni. Turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru akan jadi negatif setengah dan multiply by negative 2x. So panjang sikit lah. Okay. Maka kita akan gunakan bermula daripada sebelah kanan. So kita akan dapat okay, this one equals to, ni kalau saya darab ni, dia akan dapat 25 minus x squared. Ini hasil darab ni. Kemudian ni kalau darab, ini akan dapat, ini boleh cancel ni. So dapat negatif 2x. Ataupun akhirnya nanti kita akan dapat berapa tu? Negatif 2x. Okay, ini kalau kita darab ni apa? Ataupun saya tulis lah 2x multiply by, ni kalau darab dapat negatif, asalnya negatif setengah. Okay, negatif x. So negatif x. Boleh ke ni? Kemudian kita akan ambil 25 minus x squared to the power of negative 1 over 2. Ini hasil daripada product rule. Okay. So kena hati-hati lah. Ni kalau saya simplify lagi ni sebenarnya, ni kita cuma simplify je ni. So dapat negatif okey, ini berapa tadi? Ini 2. Sepatutnya negatif 2 lah kan? Sepatutnya betul. Okey, negatif 2x kuasa 2. Kalau saya buat per, dia akan jadi square root of 25 minus x squared. Okey, inilah. Okey, ini kita punya first derivative. Maka kalau kita nak tahu nilai x, saya gunakan syarat dA over dx equal to 0. Maka kita akan selesaikan ni lah. Kita akan selesaikan ni, samakan dengan kosong. Sama, sini saya buat terus. Ni kalau sama kosong, saya akan bawa ke sini. Okey, so kena hati-hati lah ni. Ini akhirnya nanti, ini kamu proses lah, proses. Akhirnya nanti kamu akan dapat, boleh ni? Ni kamu proses. Saya ringkaskan. Akhirnya nanti kamu akan dapat x squared equals to 25 over 2. Daripada sini kita akan dapat dua nilai, sama ada positif 3.54 ataupun satu lagi negatif 3.54. Okey, boleh? Ni kalau darab silang, dia akan jadi 2 square root dia hilang. 2 in bracket 25 minus x squared close bracket equals to 2x squared. Jadi kita gabungkan nanti, akhirnya kamu akan dapat yang ni. Nanti kamu cek balik lah. Okey, kemudian ini step yang pertama lah. Step yang pertama. Kemudian kita nak tahu mana satu yang boleh menghasilkan maksimum. Kalau nak ikutkan logik dia, nilai x yang negatif, sepatutnya kita akan ambil nilai yang positif lah. Okey, yang positif. Okey, tak apa. Untuk pengiraan, kita ambil dua-dua sekali. Okey, untuk yang test ni, kita katakan saya gunakan first derivative test. First derivative test. Kalau nak buat second derivative test, banyak ni. Kompleks ni. Okey. Jadi, saya akan tulis balik. Kita perlukan nilai x 3.54. X yang kedua negatif 3.54.
Okey, kemudian kita perlukan yang dA tadi, dA over dx. Ini kita salin daripada atas ni. Ni saya ringkaskan, saya salin daripada yang tadi. Kalau kita salin daripada yang tadi, berapa tadi? 2. Okey, negatif 2x kuasa 2 per dengan square root of 25 minus. Ni kamu refer balik pada yang atas tadi. Negatif 2x squared. Okey, kemudian tambah dengan 2 square root of 25. Ini yang kita differentiate tadi, hasilnya. Kita dapat yang ni. Okey, daripada situ kita akan buat first derivative test. Okey, katakan saya buat kat sini. Ada dua sempadan. Okey, dua sempadan. Nilai yang pertama adalah negatif 3.54. Nilai yang kedua adalah 3.54. Okey, kita akan gunakan nilai x dan ganti dalam dA over dx. Ini katakan saya pilih nilai negatif 4. Ini boleh pilih kosong, ini boleh pilih 4. Okey, ini nanti, ini kamu gunakan kalkulator, guna alpha. Masukkan semua ni. Masukkan ni, semua ni. Guna kalkulator, masukkan. Guna alpha, kemudian kamu tekan calculation negatif 4. Nanti kamu uji lah. Kamu uji ni. Saya tulis jawapan je. Boleh ke ni? Nanti kamu cek. Okey tak ni? Hello? Okey. Okey. Ya, nanti kamu cek ni. Ni saya nak cepatkan ni, nak ringkaskan ni. Sebab target saya hari ni saya nak habiskan bab 10 ni. Niat je lah. Kita cuba kan. Okey. So, bila dah sampai sini, ingat, yang ini sebenarnya dia bincang gradient. Jadi, kalau kita refer pada gradient negatif, bentuk dia adalah macam ni. Ni. Okey. Kalau kita refer pada sini, ini adalah minimum. Kalau kita refer kat sini, ini kalau sambung, maksimum. Tapi soalan, dia nak bincang area maksimum kan? Jadi, kita ambil satu jawapan je lah. Okey, maka jawapan dia kita akan ambil yang maksimum je. Yang minimum kita tak ambil. Okey, so kita boleh tulis maximum occurs. Okey, when x equals to 3.54. Okey. Kemudian soalan nak tahu berapa nilai maksimum tu. Okey, kita patah balik tadi, formula A kita adalah yang tadi, 2x square root of yang kita dah show tadi, 25 minus x squared. Gantikan dengan x 3.54. So A maximum equals to, ini kamu kira lah. Saya bagi jawapan je. So jawapan akhir dia adalah 25 unit squared. Okay, nanti kamu cek. Ni ambil nilai ni, ganti dalam sini. Soalan yang terakhir, kita nak cari calculate the perimeter of the rectangle PQRS. Okey, maknanya kita nak cari perimeter untuk PQRS. Okay, jadi kalau kita nak kira perimeter, perimeter PQRS. Okey, kalau nak ikutkan perimeter ni, formula dia adalah campurlah semua ni kan. So kita akan ada dua ini kita ada x tadi. Sorry ya, ini kita ada x. Kita ada x. Okey, perimeter kita ada 2x ni ada 2 kali. So saya akan buat 2 kali 2x. Okey, tambah dengan yang QR ni pun ada 2 kali. QR ni kita ada 2 kali. 2 kali ni. So 2 kali yang kita kira tadi. Yang kita kira tadi adalah square root of 25 minus x squared. Yang tadi. Kemudian kita gantikan pada nilai maksimum tadi, kita gunakan nilai x 3.54. Okey. Jadi ganti dalam sini, ganti. Akhirnya nanti kamu akan dapat 21.2 unit squared. Okey. Jadi yang pertama ni kita create dulu formula untuk perimeter. So kita akan ambil ni. Kita akan ambil ni. Okey.
Yang saya highlight ni, ini untuk panjang sini dia sama dengan ni. So 2 kali lah. 2 kali 2x. Kemudian kita akan ambil, katakan saya highlight untuk sini pula. Tu. Okey. Yang ni tadi kita dah kira tadi, y sama dengan square root of 25 minus x squared. So kita ada 2 kali. Itu yang sebab 2 kali tu. Dah ada dia punya equation dia, masukkan nilai yang memberikan maksimum tadi, 3.54. Okey, kalau kita tengok tajuk 10.2 ni 10.2 ni, rate of change ni, rate ni maksud dia d over dt. Kalau kamu nampak je rate, dia mesti gunakan d over dt. Dari segi penulisan matematik tu, rate tu maksud dia d over dt. Okey. Yang penting sekarang ni kita ada equation S. Okey. Kita ada equation S. Ini S ni refer pada apa? Displacement ya. Sasaran kan? Okey. Maknanya yang penting sekarang ni, yang pertama kita dah ada equation. Katakan saya buat S equals to 25t squared minus 5/3 t cube. Okey, sekarang ini kita nak tahu ni untuk 10 sin kan. Jadi untuk soalan yang pertama ni mudahlah. Soalan yang pertama kita kira aje untuk 10 sin. Jadi kita gantilah dengan 10. Jadi untuk soalan yang pertama ni mudah sebab dia bergerak selama 10 sin. Jadi kita gunakan t equals to 10. So kita gantilah. S equals to 25 10 squared minus 5/3 10 cube. Okey, ini kamu kira ni. Kamu kira. Ni nanti kamu cek 1/3 ataupun 833.33 meter. Nak buat 1/3 boleh, nak buat 0.33 pun boleh meter. Okay, ini soalan yang pertama. Okey, kemudian untuk soalan, maknanya untuk yang pertama ni tak ada masalah lah, dia tak ada kaitan dengan differentiation. Cuma kita ganti je nilai t. Okey, kemudian kita nak cari, dia menggunakan perkataan maksimum. Sebut je perkataan maksimum, jadi kena ingat dia mesti buat 2 step ni. Velocity. Okey. Jadi kalau kita belajar dulu, kalau belajar admat, kan dari segi aturan dia, SVA, ingat tak masa belajar admat? Kalau kita ada displacement equation, bila saya nak pergi ke sini, dia hasil daripada differentiate daripada S. Ingat tak masa belajar admat? Ataupun dah lupa dah? Ingat lagi tak? Hello? Tak ingat sangat. Tak ingat sangat? Okey, maknanya kalau kita ada persamaan sasaran di displacement, maka bila nak dapatkan velocity ataupun hal laju, kita mesti differentiate daripada S. Sama juga kalau kita dapatkan pecutan, kita differentiate daripada V. Ini kalau kita ingat balik masa admat lah. Okey. Tapi sekarang ni kita tak advance sangat, kita pergi ke velocity je. Velocity maksudnya kita akan differentiate daripada S. Okey. Jadi untuk yang kedua ni, dia bincang velocity maximum. Okey, velocity maximum. Jadi bila sebut je maksimum, kita mesti bincang dua ni. Dia mesti melalui dua proses ni. Step yang pertama, okey, kalau V, maka kita akan cari dV dt. dV dt sama dengan kosong. Tujuan dia nak tahu saat yang keberapa untuk menghasilkan velocity maksimum. Yang kedua, kita mesti test. Yang kedua ni kita mesti test. Betul tak dia akan menghasilkan maksimum? Ini kamu pilihlah sama ada nak gunakan first derivative test ataupun you gunakan second derivative test. Okey. Jadi keyword dia adalah bila bincang je maksimum atau minimum, mesti melalui dua proses. Kalau kita tengah bincang V, maka gunakan dV dt. Kan? dV dt. dV dt sama dengan kosong. Okey. dV dt.
Okey, jadi sekarang ni DVDT. Okey. Sekarang ni kita mulakan dengan, sebab kita asalnya kita ada question, sebab V ni kita belum ada lagi. So refer pada sini. Kan? Okey. Jadi saya kena dapatkan dulu equation of V ni dengan cara ds dt. Maksud dia kita dah ada S tadi. Yang S tadi adalah, maksud dia S tadi adalah 25 T squared. Ini daripada soalan ya. Okey. Kemudian bila saya nak cari velocity, rujuk pada sini ds dt. Maksudnya differentiate S. Differentiate S. So kita akan dapat 50 T tolak 35 T kuasa 2. 5 T kuasa 2. Okey. Maknanya yang saya buat sekarang ni, saya nak dapatkan equation of velocity. Saya belum buat apa-apa lagi ni. Saya belum buat lagi, belum mula proses nak tentukan maksimum ni. Kita kena dapatkan V dulu. Okey, bila dah dapat, baru saya mulakan dengan step yang pertama. Kita akan buat dua perkara ni. Yang pertama, step yang pertama nak tahu T tu berapa. Jadi saya gunakan dvdt. Dvdt kita adalah 50 tolak 25 T. Apa pula 25 pula ni? Dia sepatutnya berapa? Sepatutnya apa? 10 kan? Ni boleh ikut ke tak ni? Okey tak ni? Okey. Senyap je ni. Jangan biarkan saya cakap seorang orang. Okey, maknanya ini dia punya dvdt. Step yang pertama, kita kena gunakan syarat dvdt equals to 0. Gunakan syarat ni. Maka 50 tolak 10 T sama dengan 0, maka T dapatlah sama dengan 5. Okey. Maka pada saat yang kelima, kemungkinan akan berlakunya maksimum. Kemungkinan. Jadi kalau kita nak sahkan, kita mesti buat step yang kedua ni. Dengan cara pilihlah nak gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Katakan saya nak gunakan first derivative test. Okay, katakan saya nak guna yang ni. Nilai kita adalah 1. Okay, saya buatlah table. Okay, nilai kita 5. So kita akan ambil X yang T yang pertama. Kemudian kita akan ambil kita akan ambil dvdt. Okey, untuk yang 5 ni kita pilih lah. Ambil satu nombor yang kurang pada 5. Okey, ambil satu nombor. Nak ambil kosong boleh. Tekan kalau nak senang ambil kosong je lah. Okey, kemudian ke kanan daripada 5. 6 lah. Okey. Kemudian gunakan nilai ni ganti dalam dvdt. Dalam kita punya ni. dvdt. So nilai dia positif ke negatif? Hello? Positif ke negatif? Positif. Positif kan? Okey, positif. Kemudian kalau ganti 6? Negatif. Okey, daripada situ kita bincang gradient kan? Jadi ingat balik, kalau positif, gradient dia, bentuk dia macam ni. Okey, kamu hafal yang V tu. Okey, maka kita nampak rupanya betul lah ni maksimum ni. Maksimum. Jadi kita tak boleh, bila kita kira je, kita gunakan step yang pertama terus, kita bagi tahu T sama dengan 5 untuk V yang maksimum. Salah lah. Kita mesti melalui proses yang kedua. Okey, daripada situ kita akan dapat okey, maknanya T equals to 5 for velocity maximum. Okey. Tapi soalan nak berapa nilai dia kan? So kita ganti, tengok balik kita punya equation of V ni. V tadi berapa? 50T tolak 5T kuasa 2. Tolak berapa? 5T kuasa 2. Betul? Okey, maka V maximum gunakan nilai 5 tadi. So gantilah.
ganti. So sepatutnya kamu akan dapat 125 meter per second. Kita nak cari S ni ketika velocity maximum. Kan, ini maksud dia kita akan gunakan T5 lah. Jadi kamu ambil balik S sama dengan 25 T squared minus 5/3 T cube. So kita ganti je lah. Ganti je T dengan 5. So kamu nanti kamu check lah, saya bagi jawapan je ni. 2/3 meter. Okey, itu untuk soalan contoh 8A. Soalan C. Okey, soalan C ni kalau kita ringkaskan, okey, kita tuang minyak dalam bentuk cone kan, circular cone, kemudian dengan radius 20 meter, kemudian height dia adalah 8. Okey, kemudian oil is pumped into the tank. Maksud dia yang ni kita akan masukkan oil exhaust, tak nampak, exhaust masukkan dekat sini. Biasanya kita akan ada dalam exam ada dua bentuk soalan. Yang pertama dia masukkan, soalan bentuk yang kedua air ni oil dah dalam ni tapi dia punya ni dia keluar. Dia ada dua bentuk soalan. Kita tengok dulu bentuk yang pertama. Kalau air ni dimasukkan dengan kadar, okey, sekarang ni kita tengok dia gunakan istilah rate of 45. Bila sebut je rate, dia mesti bincang d/dt. Bila sebut je rate, dia mesti gunakan d/dt. Kemudian tengok yang dibincangkan adalah ini unit volume kan. Meter cube ni unit volume. Maksud dia simbol dia adalah dv/dt. 45 meter cube per minute. Okey. Jadi kalau kita nak tulis simbol daripada statement ni, nampak je rate, itu maksud dia d/dt. Kemudian sebelah dia mesti ada. Nak tahu yang mana satu, tengok sini, unit dia. Kalau meter square itu refer pada area. Sebutlah dA/dt. Kalau meter cube, itu maksud dia dv/dt. Gitu. Jadi soalan application tu kita tengok dari segi itulah. Daripada statement tu kita tukar dalam bentuk simbol. Kemudian soalan dia calculate the rate of change. Sebut rate lagi, maka soalan dia adalah d/dt. Tapi dia mesti refer pada apa ni? Tengok ayat dia. Depth of oil. Maksud dia kedalaman dia berapa? Maksud dia kita nak cari dH/dt. Itu kita punya soalan. Syarat tambahan dia ketika H sama dengan 3. Maksud dia ni lah. H sama dengan 3. Kemudian give your answer correct to 3 decimal places. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dalam exam nanti dia akan bagi formula ni. Okey. Sekarang ni kalau nak ikutkan, kita akan gunakan formula untuk cone. Volume of cone. Volume of cone ni dia ada formula dia. Ni kalau hafal bagus, tak hafal nanti dalam exam dia beri ni. 1/3 pi r squared h. Ini volume yang asal. Okay? Volume yang asal. Okey, sekarang ni kita nak dH/dt. Maksud dia equation kita ni sepatutnya semua dalam h. Semua dalam h. Sepatutnya. Sekarang ni R kuasa 2 ni kita tukar. Okey, bagaimana kita nak tukar R ni? Okey. Kalau kita nak tukar R ni, kita boleh gunakan yang ni. Okey, jadi saya boleh guna. Okey, ini kita stop dulu sebab kita nak ganti R ni. Yang ni kena tukar ni. Sebab kita nak bincang H. Jadi kena tukar. Nah, cara dapatkan dia, kita boleh ambil ratio lah. Kita ambil contoh, kalau saya ambil R, kita boleh guna je lah. Kalau saya guna R/H, ni R/H kan, R/H, kita boleh comparekan dengan yang ni. Cone ni dia punya radius dia 20, height dia 8. Kita boleh gunakan combination yang ni. Boleh? Yang ni R/H, kita boleh comparekan dengan ni. Sebab dia sama kan, dia sama.
So daripada situ kita boleh jadikan R sebagai tajuk. So daripada sini kita akan dapat R equals to 5H over 2. Okey. Daripada situ nanti maka kita punya formula berubahlah. 1 over 3 pi R squared. R squared. So nanti kita kuasa 2 kan. Ini saya ganti dulu. 5H over 2 squared multiply by H. Okey. Jadi kamu selesaikan ni. So dapat berapa ni? Okey, ni 25. Okey, saya boleh ambil 25. So 25 pi H kuasa 3. Bahagi dengan 12. Betul? Bahagi dengan 12. Okey. Kemudian untuk sampai di sini kita sebenarnya nak dapatkan dH over dt. Ini tujuan utama kita ni sebenarnya nak dapatkan dH over dt. Kita ada dua kaedah lah. Kaedah yang pertama kita boleh gunakan chain rule. Maksud dia kalau nak guna chain rule kita ada V, kita ada H, kita ada T. Itu maknanya kita boleh gunakan chain rule. So saya boleh gunakan dH dt equals to dH dV multiply by dV dt. Kan? dV dt. dV dt. Okey, kalau kita tengok soalan tadi, yang ni kita sebenarnya dah ada ni. Kalau kamu perasan daripada awal-awal tadi yang kita bincang tadi, kita dah ada dV dt. Ni ah, dV dt kita. 45 meter cube per minute. Kan? Kemudian dH dV ni kita boleh ambil daripada sini. Daripada sini. Okey. Okey, maknanya daripada sini saya kena dapatkan, saya ambil ni dV dH. Maksudnya saya differentiate V respect to H. So turunkan kuasa kita akan dapat 3. Lihat. Turunkan kuasa 3. So saya tulislah 3 darab 25 pi per 12 H kuasa 2. Okey, ini kalau kita permudahkan ni. Ni berapa ni? 3 darab, so kita akan dapat 25 per 4. Betul tak? Betul 25 per 4? Okey, setakat ni. Okey, jadi kita boleh jawab soalan dH dt, kita gunakan formula tadi. dH dV. dH dV maksudnya saya akan buat terbalik lah. Ni dari sini terbalik. So kita akan ambil 4 per 25 pi H kuasa 2 darab dengan dV dt. dV dt ambil yang tadi. Maklumat tadi dV dt 45. Okey. Tapi soalan dah bagi tahu kita nak cari dV dt ni dH dt ketika H sama dengan 3. So gantilah. Gantikan H tu dengan 3. Okey, nanti kamu selesaikanlah. So dapat 0.255 meter per minit. Okey, kita gunakan chain rule. Boleh? Okey tak ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey, katakan saya nak buat second method lah. Ini kamu pilih lah ya. Kalau kamu rasa senang tadi guna chain rule lah.
Ataupun kalau katakan kamu nak guna daripada asal tadi, V equals to 25 pi. Ini cara lain, nanti kamu pilih lah. Okey, sekarang ni kita akan differentiate respect to t. Semua ni differentiate respect to t, maka nombor ni tak terlibat. Yang ni kita akan turunkan kuasa, kan? Turunkan kuasa. Kemudian kita nampak sekarang ni dalam ni mana ada t. Jadi kita akan gunakan implicit differentiation. Bila tak ada t, maka kita akan ada tambahan dh dt. Okey, boleh? Faham ni? 12. Okey, boleh kan? Macam itulah. Kemudian nanti kamu gantilah. dv dt dah ada. dv dt kita dah 45. Okey. Kemudian saya ganti h tadi apa tadi? H tadi berapa? 3. Okey, sama dengan 25 pi per 12. Gantikan h ni dengan 3. 9 kali 3 27. Kita nak cari dh dt. Okey, dengan cara ni pun kita akan dapat jawapan yang sama. Nanti kamu proses, jawapan akhir dia dh dt sama dengan 0.255 meter per minit. Okey, ini cara yang kedua. Maksud dia, kaedah yang kedua ni saya gunakan implicit differentiation. Maksud dia saya terus differentiate je daripada V ni respect to t. So yang sebelah kiri ni okey, tak ada masalah. Sebelah kanan ni kita akan differentiate respect to t, sedangkan mana ada t kat sini. Maka kita akan differentiate macam biasa, tapi dia akan ada tambahan dh over dt. Jadi ni pula, ini yang saya bagi kita tahu tadi kan. Jadi case untuk water is leaking from the bottom. Maksud dia air ni dah ada kat sini. Yang tadi kita masukkan oil dalam kon ni. Sekarang ni dah ada dalam. Macam mana kita understand kalau dia keluar pula? Okay. Jadi kita tengok leaking from radius 1.5. Radius untuk conical tent. Ni 1.5. Kemudian kita punya height kita adalah 2. Ini 2. Kemudian kita jumpa lagi istilah rate. Nampak rate? So ingat bila nampak je rate, ini merujuk kepada d over dt. Nampak je rate, dia merujuk kepada d over dt. Tapi yang ni tak lengkap lagi ni. Dia mesti ada pasangan sebelah dia. Nak tahu yang mana satu, tengok apa unit dia. Okey, kalau unit dia adalah meter cube, itu merujuk kepada volume. Merujuk kepada volume. Okey. Sama dengan 0.25. Okey. Kalau nak lengkap, meter cube per minute. Okey, ni asalnya tank kita ni asalnya penuh. Kan asalnya penuh. Okey. Okey, katakan if the height of water is 1 meter, find the rate. Okey, maksud dia kita sekarang ni soalan dia ni, kalau kita nak rujuk kat sini ni, soalan dia maksud dia d over dt. Rate, sebut je rate d over dt. Kalau kita bincang soalan yang pertama, ni sebenarnya soalan yang pertama, soalan tanya rate, maka mesti mula dengan d over dt. Kalau water level, maksud dia kita akan letak sebelah dia adalah dh. Berapa? Ketika ketinggian sama dengan 1 meter. Itu soalan. Okey, kemudian soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Sama juga soalan dia nak cari rate. Rate. Tapi rate apa? Rate of change of radius. Maksud dia kita gunalah dr over dt. Berapa? Dengan syarat ketika h sama dengan 1 meter. Okay? So macam tu kita translate daripada statement ni tukar kepada simbol dia. Okey, jadi sekarang ni kita mulakan dengan volume. So maklumat kita sama macam tadi. Kita akan mulakan dengan volume. Volume adalah disebabkan kon sama je, sama yang tadi. Pi r squared h.
Itu formula dia. Okey, sama juga kita punya yang ni dalam sebutan R. Sepatutnya kita tak nak R ni, kita nak H. Okey, jadi kita create formula. Maksud dia yang ni kena tukar. Ni kena tukar berdasarkan ni ratio ni. Okey, katakan saya buat R over H sama macam tadi. R over H. Kemudian R over H, R yang asal 1.5, H ketinggian penuh dia 2. Okay. So daripada situ ni sama macam tadi ke ni, R equals to 5H over 2. Okay. Maka formula volume kita dah boleh tukar lah. So gantikan 5H over 2 squared H. Okay. Yang ini nanti kamu akan dapat volume. Ni kamu simplify, saya salin je ni. Akhirnya nanti kamu akan dapat 3 pi over 16 H cube. Ini 4. Ini 5/2. 5/2. Mana kita punya V? 3/16. Betul, 3/16. Ini 5/2 ni. 5/2. 5/4. 16. Betul lah. Okay. So 3 pi per 16 H kuasa 3. Nanti kamu cek. Okey, saya terlupa tadi. Yang dV dt tadi, dV dt disebabkan dia keluar kan. Kamu kena letak tambahan ni. Ni leaking ni. Ni maksud dia kita akan gunakan ni. Ini yang bezakan ni. Untuk menunjukkan dia leaking. Leaking. Okey. So ada simbol negatif. Simbol negatif. Okey, sama juga. Katakan saya nak guna terus. Saya nak differentiate terus sebab saya nak ambil dH dt. Saya gunakan kaedah yang kedua. Kalau kamu suka guna chain rule, guna chain rule. Katakan saya guna kaedah kedua. Saya differentiate terus. Differentiate V respect to T. So kita akan dapat 3 pi over 16 3H squared. Kemudian mesti ada dH over dt. Okey, ini soalan kita yang pertama tu kan. Soalan kita yang pertama. Okey, dV dt dah ada negatif 0.25. Pastikan ada negatif sebab leaking. Okay. Sebab leaking maka ada negatif. Okey, so gantikan 3 pi per 16. Kemudian H kita tadi 1. So saya akan ambil 3 dH dt. Okey, yang ini nanti kamu proses saya dah tak sempat ni. dH dt negatif 0.141 meter per saat. Meter per saat. Betul kan? Meter per saat. Betul lah. Kita tengok soalan yang terakhir tu. Soalan yang terakhir tu kamu salin jalan ni. Nanti kamu tengok balik. Yang ni saya akan differentiate respect to T. Maka 3/4. Ini mana ada T. So saya akan ambil dH over dt. Okey, dH over dt. Kemudian kita nak cari dr over dt. Dr over dt. Ini yang kita nak cari. Kita ambil 3/4. dH dt tadi dah ada. Ambil jawapan daripada yang atas tadi, yang kita kira tadi. So kita akan dapat negatif 0.141. So jawapan dia adalah negatif 0.106 per minit. Bukan per minit, meter per minit kan. 6 meter per minit. Okey. Nanti kamu tengoklah.
Okay. Jadi kalau kita nak cari dr dt, kita boleh ambil daripada yang r tadi. Yang r kita dah tukar, r tu adalah 3/4 h. Jadi kita differentiate terus daripada situ. Tapi kita gunakan implicit differentiation. Okay. Maksudnya kita differentiate respect to t. Dalam ni mana ada t. So ambillah dh over dt. Okay.